Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ni kita sambung lagi lakaran kita di bab yang keempat, iaitu hari ini kita masuk kepada lakaran yang kedua, iaitu lakaran isometrik. Okey, awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 77 ya anak-anak. Okey, boleh rujuk buku teks awak muka surat 77. Dan pastikan awak mempunyai kertas lakaran ataupun kertas lukisan dan ada pensel dan juga pemadam. Okey, pembaris kita tak digalakkan guna. Okay, kalau boleh saya tak nak awak gunakan pembaris. Okey, mari kita mulakan sekarang. Okey, lakaran isometrik. Cikgu terangkan sikit berkaitan dengan isometrik. Lakaran isometrik ialah lakaran piktorial yang menunjukkan keseluruhan sesuatu pandangan objek, yang mana dia menggambarkan pandangan dalam bentuk 3 dimensi, gabungan pandangan atas ataupun pelan, pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Okey. Okey, so ini adalah contoh lakaran lukisan isometrik. Kalau macam ni, dia dalam bentuk macam yang ni diambil daripada pandangan bawah. Okey, yang ni pandangan sisi, pandangan hadapan. Okey, ni contoh pandangan lakaran isometrik. Okey, isometrik dilukis berpandukan 3 paksi isometrik yang mempunyai sudut 120 darjah setiap satu. Okey, yang ni cikgu tak nak ajar 120 darjah ni. Tapi cikgu nak ajar dekat sini. Cikgu nak ajar yang dekat sini. Dekat sini. Okey, jadi kita boleh mulakan lakaran sekarang. Pastikan awak ada buku lakaran ataupun buku lukisan. Okey, seperti biasa buku lakaran awak, pastikan awak tulis nama, tarikh dan juga tajuk. Okey, kalau tak boleh tulis tulisan awak dalam bentuk dalam keadaan lurus, jadi awak buat dulu garisan binaan. Okey, ni nama, tajuk dan juga tarikh hari ini. Okey, so nama saya adalah, pastikan tulis nama penuh ya. Okey, nama saya adalah Nur Razli Nani. Tajuk, tarikh hari ini adalah 9 hari bulan 2 2022. So lakaran yang kita akan belajar hari ini adalah lakaran isometrik. Okey, ni adalah asas dia. Okey, asas dia dilukis berpandukan 3 paksi isometrik. Okey, lukisan isometrik dia lain sikit daripada lakaran oblik. Okey, tapi dia punya paksi lebih kurang sama, cuma sudut yang berbeza. Okey, yang pertama sekali mesti ada paksi paksi X, iaitu namanya paksi mendata. Okey, paksi jangan tulis kat sini, sorry. Paksi mendata. Okey, kalau boleh tulisan tu biar kemas dan juga cantik. Ni cikgu buat sebab cikgu nak cepat. Okey, dan lepas paksi X mesti ada paksi Y. Ni adalah paksi Y. Namanya paksi menegak. Paksi menegak. Okey. Dalam lakaran isometrik, sudut yang kita gunakan adalah sebanyak 30 darjah. Macam sebelum ni, lakaran oblik awak kita gunakan yang cikgu ajar sebelum ni, buat segi 4 sama pada sudut tepat ni. Okey, segi 4 sama, dan bucu ni kita akan dapat sudut 45 darjah. Itu adalah lakaran oblik. Akan tetapi kalau lakaran isometrik, kita buat benda yang sama. Pastikan awak buat segi 4 sama pada kedua-dua belah bahagian. Okey. Okey, pada kedua-dua belah bahagian. Okey, yang ni 45 darjah. Jadi setiap kotak ni kita bahagikan kepada 3 bahagian. Okey. 1, 2. Okey, cikgu ulang. 1, 2. Jadi sudut di sini adalah 15
darjah. Sudut di sini adalah 30 darjah. Sudut yang di sini seperti yang kita dah belajar sebelum ni adalah 45 darjah. 45 darjah. Jadi yang kita nak gunakan pada hari ini untuk lakaran isometrik adalah sudut 30 darjah. Yang ni kita nak guna. Okey. Jadi awak ambil lakar daripada titik pusat ni, kita sambungkan sahaja garisan tu menggunakan sudut 30 darjah. Garis je lurus. Okey, sebelah sini pun sama. Yang ni adalah 15 darjah, yang ni 30 darjah, yang ni 45 darjah. Jadi yang kita gunakan adalah 30 darjah. Lakaran isometrik kita gunakan di sebelah kedua-dua belah, iaitu kiri dan kanan. Macam oblik, sebelum ni kita hanya menggunakan di sebelah kanan saja. Kalau isometrik kita gunakan kedua-dua belah paksi tu. Kita gunakan ke kedua-dua belahnya. Okey? Gariskan. Okey? So kita akan dapat sudut 30 darjah. Yang ni pun namanya sudut 30 darjah. Okey, so yang ni namanya paksi apa? Paksi Z. Z1 dan juga Z2. Masih lagi namanya paksi surut. Paksi kita labelkan sebagai paksi surut 1. Yang ni namanya paksi surut 2. Dia ada dua bahagian. So inilah asas pada paksi lakaran isometrik. Okey, sekarang kita cuba buat langkah-langkah untuk menghasilkan lakaran isometrik. Okey, kita mulakan langkah melakar lakaran isometrik. Kita ada 9 langkah. Okey, dekat sini cikgu dah buat siap-siap langkah-langkah kerja. Cuma cikgu akan tunjukkan macam mana nak menghasilkan lakaran isometrik. Okey, jadi awak pun kena buat benda yang sama. Sama seperti lakaran oblik. Awak bahagikan ke kertas lakaran awak kepada 9 bahagian. Sebab kita ada 9 langkah. Okey, sekarang kita pergi kepada langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah lakar paksi mendatar X dan paksi menegak Y. Sama macam yang kita dah yang cikgu dah terangkan tadi. Yang pertama adalah paksi X dan juga paksi Y. Okey, paksi X dan juga paksi Y. Okey. Yang kedua, lakar paksi surut Z1 dan Z2 bersudut 30 darjah. Macam yang cikgu dah terangkan tadi. Cara nak dapat sudut 30 darjah. Okey, langkah pertama tadi kita buat sama seperti langkah pertama. Okey, ni adalah paksi X. Yang ni adalah paksi Y. Okey. Lepas tu kita buat dulu 4 segi sama. Okey. Dan kita bahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian pertama, bahagian kedua dan bahagian ketiga. Dan ini adalah sudut 30 darjah. Dan gariskan dari pusat ni. Ni kita labelkan sebagai B. Okey. Daripada B ni awak tarik je ke atas. Okey. Kalau tak boleh buat dalam keadaan yang ni, awak sengitkan awak punya kertas. Tak ada masalah. Gariskan. So kita dapat sudut 30 darjah. Okey, yang ni paksi surut ni kita labelkan satu sebagai Z1 dan di sebelah sini sebagai Z2. Itu langkah yang kedua. Okey, sekarang kita pergi kepada langkah yang ketiga. Tadi langkah pertama, yang ni adalah langkah kedua dan yang ini kita pergi kepada langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga masih lagi sama, iaitu tanda tinggi objek AB pada paksi Y. Okey. Jadi masih lagi menggunakan langkah pertama sampai langkah yang kedua. Okey, kita cuma tambah dia punya kerja sahaja. Okey. Paksi X, paksi Y. Bila awak dah biasa, awak dah tak perlu buat lagi dah macam ni. Okey, awak terus buat agak-agak je. Agak-agak. So, sudut 30 darjah awak akan dapat di sini. Akan mula daripada sini. So, yang ni. Tadi, kita labelkan ni adalah B. Yang ni adalah Z1.
Okey, sekarang sebelah sini pula. Sebelah sini biasanya kekok sikit lah. Saya pun kekok. Okey. So, ni adalah Z2. Okey. So, itu adalah langkah yang baru langkah kedua. Sekarang langkah yang ketiga, dia nak tinggi objek. Jadi, awak anggarkan saja. Kita ambil kat sini, tinggi objek kita labelkan sebagai A dan B. Ni, tinggi objek ni. Okey, boleh nampak? Okey, ni kita dah ada berada di langkah yang ketiga. Sekarang kita nak pergi kepada langkah yang keempat. Langkah yang keempat dia cakap apa? Bina garis selari dengan Z1 dan Z2 dari titik A, tanda lebar sebagai AC dan panjang sebagai AE. Okey, masih lagi mengulangi langkah yang pertama sampai langkah yang ketiga. Yang ni adalah X. Yang ni adalah Y. Okey. Sudut 30 darjah. Z1 sudut 30 darjah. Z2. Yang ni B. Okey, tadi A kat sini kan? Okey, jadi dia kata bina garis selari dengan Z1 dan Z2. Jadi daripada titik A ni, kita nak kena bina garis selari dengan yang ni dan selari dengan yang sebelah sini. Selari yang sebelah kanan dan juga selari yang sebelah kiri. Okey, bina garisan tu. Biar dia nampak selari. Okey, sebelah kiri ni pun sama, biar dia nampak selari. Okey. Lepas tu kita tandakan sebagai lebar, AC dan panjang AE. Yang ni awak lebih kurangkan saja. Sebabnya kalau dia ada cikgu soalan tu diberi panjang, diberi ukuran, jadi awak boleh buatlah menggunakan pembaris. Kita ambil ukuran tu pada pembaris. Tapi kalau sekiranya dalam langkah kerja ni kita anggarkan saja. Jadi sebab cikgu nak tunjuk cara saja, jadi cikgu ambil kat sini titik C, kat sini titik E. Okey, cikgu labelkan sebagai cikgu labelkan sebagai C dan yang ni cikgu labelkan sebagai E. Okey. Yang ni C, yang ni E. Okey, yang ni adalah A. Samalah, maksudnya tandakan lebar AC dan panjang AE. Okey. Okey, siap langkah yang keempat. Sekarang kita nak pergi kepada langkah yang kelima. Langkah yang kelima dia cakap apa? Dia cakap bina garisan tegak C dan E memotong Z1 dan Z2. Label sebagai C, D dan EF. Okey. Ulang lagi sekali langkah yang pertama sampai langkah yang keempat. Okey. Paksi X, kita ada paksi Y. Kita ada sudut 30 darjah. Okey, yang ni sebagai Z1, yang ni sebagai Z2, yang ni sebagai B. Tadi kita ada A. Okey, daripada A kita buat unjuran kita buat unjuran selari dengan garisan Z1 dan kita buat unjuran selari dengan garisan Z2. Okey, dia kata bina garisan tegak. Yang tadi kita labelkan kat sini C kan. Yang kat sini kita labelkan E. Betul? Okey. Dia kata bina garisan tegak C dan E memotong Z1 dan Z2. C ni kita buat garisan tegak. Okey. E pun sama, kita buat garisan tegak. Cikgu ulang. Daripada C, titik C, kita buat garisan tegak memotong garisan Z2. Daripada titik E, kita buat garisan tegak memotong garisan Z1. Okey. Dan dia kata labelkan sebagai D dan F. Okey. C, D dan EF. C, D. Kat sini D. Yang ni adalah F. Okey. Ini macam sengit sikit. Sengit juga.
Okey. Yang ni D, yang ni F. Okey. Siap langkah yang ke-5. Okey, sekarang kita pergi kepada langkah yang ke-6. Bina garisan CG dan EG. Sudah. CG dengan EG. Okey. Masih lagi kita ambil daripada langkah pertama sehingga langkah yang ke-5. Okey. Garisan X, garisan Y, sudut 30 darjah, sudut 30 darjah, Z1, Z2, titik A, daripada A, daripada A kita unjurkan, daripada A pun kita unjurkan. Okey, sini adalah titik A, yang ni adalah titik B. Okey, kita unjurkan C ke bawah dan E pun ke bawah. Yang ni kita labelkan sebagai F, yang ni kita labelkan sebagai D. Okey, dikata tadi nak bina garisan CG dan EG. Okey, yang ni mesti selari. C ni mesti selari. Kita buat unjuran 30 darjah. Cikgu ulang. Okey. Selari dengan yang AE ni. Okey. Yang ni pun selari dengan yang ini sebanyak 30 darjah. Okey. So kita labelkan di sini sebagai huruf G. Titik G. Titik G. Y nya kat sini. Okey, yang ni adalah titik G. Oops. Okey, yang ni titik G. Boleh? Selari. Yang ni pun selari. Okey, yang ni selari dengan yang ni. Okey, siap langkah yang ke-6. Kita pergi kepada langkah yang ke-7. Bina garisan tegak dari G. Okey, dari G tadi. Daripada G ni kita nak kena bina garisan tegak. Akan tetapi sebelum nak buat garisan tegak langkah yang ke-7, kita perlu ulang lagi sekali daripada langkah pertama sehingga langkah yang ke-6. Okey. Paksi X, paksi Y, sudut 30 darjah, sudut 30 darjah, A, titik A. Okey. Buat unjuran. Selari. Ni Z1, Z2. Unjuran selari. Dengan yang ni. Dan kita tandakan titik C, kita tandakan titik E. Okey, tadi kita dah buat unjuran ke bawah, kita labelkan sebagai D. Daripada E, kita buat garisan ke bawah, kita labelkan sebagai F. Dan C tadi, kita dah buat selarikan dengan garisan AE. Dan daripada E, kita buat unjuran, kita selarikan sama dengan garisan AC. So, kita dapat kat sini tadi. Sekejap cikgu alihkan Y. Tadi adalah huruf G. Sekarang dia kata, ni baru langkah ke-6 ni. Dia kata, okay, langkah yang ke-7, bina garisan tegak dari G. Garis je, ni G, garis je tegak. Okey, lebih pun tak apa. Faham? Okey. Sekarang dia kata yang ke-8, bina garisan selari DH dan FH. Banyak pula huruf. Okey, seperti biasa kena ulang. Sebab sekarang kita berada di langkah yang ke-8. Jadi bila nak buat langkah yang ke-8, kita kena ulang balik langkah yang pertama sampai langkah yang ke-7. Okey, buat garisan mendatar X, garisan menegak Y, sudut 30 darjah, Z1,
Sudut 30 darjah Z2, tinggi A, unjurkan sama dengan garisan Z1, unjurkan sama dengan garisan Z2. Kat sini kita labelkan sebagai titik C iaitu lebar dan titik E untuk panjang. Okey. Daripada C kita unjurkan ke bawah, kita labelkan sebagai D. Daripada E kita unjurkan ke bawah, kita labelkan sebagai F. Okey. Daripada C kita buat unjuran selari dengan garisan AE. Okey. Dan garisan daripada titik E kita buat garisan yang selari dengan garisan AC. Okey, garisan ni kena selari dengan garisan ni dan kita labelkan sebagai huruf, tadi huruf apa? Huruf G. Okey, dan G tadi pada langkah yang ke-6. Okey, sekarang langkah yang ke-7. G tadi kita unjurkan ke bawah. Okey. G tadi kita unjurkan ke bawah untuk dapatkan langkah yang ke-7. Okey. Sekarang dia kata bina garisan selari DH dan FH. Okey. Jadi bina garisan selari DH dan FH. Okey, yang ni kita buat selarikan D selarikan dengan garisan C ni, CG. Dan F selarikan juga biar nampak sama dengan yang ni. Yang ni sama dengan yang ni. Okey. So kita dah dapat, so kita tandakan sebagai huruf H. Okey, sekarang kita dah dapat kita punya objek, dah selesai. Dan langkah yang ke-9 adalah kita perlu legapkan. Legapkan bermaksud kita perlu pekatkan objek yang kita hendak tu. Okey. Jadi sama juga bila kita berada di langkah yang ke-9, langkah yang kita perlu ulang adalah langkah yang pertama sampai langkah yang ke-8. Okey. Ulang lagi sekali. Paksi X, paksi Y. Okey. Sudut 30 darjah, unjurkan, labelkan sebagai Z1. Sudut 30 darjah, unjurkan, labelkan sebagai Z2. Okey. Yang ini adalah A, titik A sebagai tinggi objek dan buat unjuran sama dengan Z1. Okey. Daripada A pun kita buat unjuran ke kiri sama dengan Z2. Okey. Daripada situ kita tandakan sebagai titik C dan sebelah sini kita tandakan sebagai titik E. Alright. Okey, daripada titik C kita unjurkan ke bawah, labelkan sebagai D. Daripada E kita unjurkan ke bawah, labelkan sebagai F. Okey. Ni langkah yang ke berapa ni? Ni langkah yang ke-5. Langkah yang ke-6 daripada C kita buat unjuran sama dengan garisan AE. Okey, dia sama dengan garisan AE dan kita unjurkan daripada titik E biar dia sama dengan garisan AC. AC dan kita labelkan sebagai huruf G. Okey, daripada G kita unjurkan ke bawah dan daripada D kita buat unjuran. Okey, daripada F kita buat unjuran, kita dapat titik H. Sekarang kita dah dapat objek kita dan kita boleh legapkan. Okey, legapkan bermaksud kita perlu pekatkan. Okey. Tengok daripada titik A kita pergi kepada titik C tadi dengan E, kita dapat yang ni. Okey. Lepas tu kita dapat titik D, kita dapat titik F. Okey, ni dah boleh legapkan. Dah jadi kotak. Okey, daripada garisan C, titik C tadi kita buat unjuran dan kita bertemu dengan garisan E, kita dapat titik G. Okey, so sekarang kita dah dapat kita punya objek dalam bentuk isometrik. Okey, so garisan di dalam ni adalah garisan tersembunyi. So sifat garisan tersembunyi dia mesti garis putus-putus. Okey, mesti garis putus-putus. Dan awak boleh buat lah. Kita boleh buat garis putus-putus.
Okey. Boleh nampak? So ini adalah objek yang kita dapat dalam bentuk 3 dimensi, iaitu isometrik. Okey, so inilah dia hasilnya 9 langkah kerja. So yang ini awak boleh buat pada lakaran awak. Jadi cikgu akan bagi. Okey. Okey, seterusnya kita akan buat contoh objek dalam bentuk lakaran isometrik.